Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nama cikgu. Bersua semula kita dalam kelas matematik untuk tahun 2. Alright, baik. Hari ini kita akan memasuki tajuk yang baru, iaitu tajuk bundar nombor. Okey, jom sama-sama kita belajar. Okey, baik kelas. Seperti yang cikgu maklumkan tadi, hari ini kita akan mempelajari tajuk yang baru, iaitu tajuk membundar nombor. Apa tu bundar pula ni cikgu? Nama pelik-pelik lah saya belajar matematik ni. Bundar lah, pola lah, anggar lah. Okey, tak apa. Nanti cikgu akan terangkan satu persatu apa itu bundarkan nombor. Okey, sebelum cikgu akan pergi ke presentation slide. Sekejap ya. Alright, ini dia tajuk kita hari ni, bundar nombor. Okey, masing-masing nampak ya, bundar nombor tajuk kita. Kita akan pergi objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran, murid dapat 1.6.1 membundarkan nombor bulat hingga ratus terdekat. Okey, hingga ratus terdekat. Okay, maksudnya dekat sini awak akan belajar puluh dan juga ratus. Puluh dan juga ratus. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, apa itu bundar? Apa itu bundar? Okey, bundar seperti ini. Tengok dekat sini ada satu garis nombor. Ni yang panjang ni. Ni anak panah ni. Ni anak panah ni. Ni kita panggil sebagai apa dia? Garis nombor. Okey, baik. Okey, ini kita panggil sebagai garis nombor. Okey, bundar nombor ni macam ni. Okey, ni ada lobak. Kan nampak caret. Dalam bahasa awak sebenarnya caret nak panggil kan. Okey, ataupun lobak. Lobak ni mana yang paling hampir? Okey, dengan pinggan ke dengan mangkuk? Okey. Jawab satu saat. Okey, yang paling hampir dengan pinggan. So, secara tidak langsung, lobak ini akan pergi ke pinggan. Dia akan pergi ke pinggan. So, ini masuk bundar. Maksudnya yang paling hampir, yang paling dekat. Yang paling dekat. Okey, so dia akan pergi ke pinggan. Dia tak pergi ke mangkuk sebab mangkuk tu jauh. So, lobak tu akan pergi ke pinggan. Itu adalah secara kasarnya apa itu bundar. Ini cerita lobak lagi pinggan dengan mangkuk. Nanti cikgu akan cerita tentang nombor. Nombor tu macam mana pula? Okey, baik. Jangan pening-pening. Okey, untuk anak-anak murid cikgu, kalau nak tengok untuk tajuk hari ni, buku teks muka surat 32. Okey, buku matematik tahun 2, muka surat 32. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, nombor yang melibatkan bundar. Okey, baik kelas. Tengok sini baik-baik ya. Ini penting. Okey, ini penting. Nombor yang melibatkan bundar. Okey, diberi set nombor sifar hingga nombor 9. Nombor sifar hingga 9. Okey, cikgu tukar ink. Bagi nampak sikit apa itu bundar, nombor bundar ni. Okey. 1. Oh, salah. 1, 2, 3, 4. Ui, panjang cikgu punya garis nombor ni. Dah terlebih-lebih dah. Okey. 1 sampai 4 cikgu buat warna biru. Okey. Biru kalau nak nampak macam lain sikit, cikgu ambil warna merah lah. Okey. 5, 6, 7, 8, 9 sana. Bapak jauh. Nampak? Okey. Abaikan yang garis panjang ni. Awak tahulah yang mana hampir. Ataupun cikgu baiki semula. Cikgu baiki semula bagi awak nampak. Cikgu tak nak nanti awak tak faham. Okay. Cikgu baiki semula ni. Garis nombor ni. Cikgu ambil balik warna biru cikgu. Oh, biru dia dah salah. Sekejap biru dia lain. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey.
Arab-Arab ni jauh lah. 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, cikgu akan pandamkan nombor kosong ni, cikgu letak warna biru. Supaya awak nampak warna biru tu. Alright. Sekejap. Sifar kat sini. Okay, 9 kat ujung. Okey, baik, tengok nama cikgu 1, 2, sifar 1, 2, 3, 4 dan juga 5, 6, 7, 8, 9. Sifar sampai 4 cikgu buat warna biru. 5 dan 9 warna merah. Okey, maksudnya macam ni kelas. Okey. Kalau sifar sampai 4 ni, kalau dia nombor dia sifar sampai 4 ni, dia akan bergerak ke kiri. Kalau 5 sampai 9, dia akan bergerak ke kanan. Daripada 5 ni sampai 9, dia akan bergerak ke kanan. Ini konsep mudah lah untuk awak faham sebenarnya nombor ni. Okey. Awak tengok dulu nombor ni. Okey, kena ingat sifar sampai 4, dia akan bergerak ke kiri. 5 hingga 9, dia akan bergerak ke kanan. Tengok nombor ni baik-baik. Okey, kejap lagi kita akan buat beberapa contoh. Kat situ awak akan faham kenapa nombor-nombor ni perlu ada. Okey, dah tengok dah. Dah tengok puas-puas dah. Dah boleh ingat. Okey. Sifar 1, 2, 3, 4 ke kiri. 5, 6, 7, 8, 9 ke kanan. Okey. Boleh Dah Alright. Kita pergi ke next slide. Contoh yang pertama. Okey. Bundarkan 232 kepada puluh terdekat. Okey, baik. Bundarkan 232 kepada puluh terdekat. Okay, ini soalan dia. Ini soalan dia kelas. Okay. Bundarkan 232 kepada puluh terdekat. Mesti ada nilai tempat, mesti ada terdekat. Okey, sekarang kita tengok Itu soalan dekat atas tu. Awak boleh tengok. Kalau dekat buku teks, awak boleh tengok nombor 1A. Okey, nombor 1A tu. Alright. Sekejap cikgu padam balik garisan ni. Pen. Okey, baik. Bundarkan 232. Okey, 232. Okey, kejap. Cikgu lupa buat garis nombor. Kejap Okey, baik. Garis nombor dah ada. Okey, maaf. Cikgu tak letak garis nombor tadi. Okey, ya, ini dia adalah garis nombor. Okey, kita akan cuba buat. Okey, 232. Sekejap salah pula. Cikgu nak cari pen. Okey, 232. Dia kata apa? Bundarkan 232 kepada puluh terdekat. Okey. First kali awak tengok. 232. Manakah kedudukan puluh? Gariskan. Kita dah belajar sebelum ni. Sa, pu, ra. Sa, puluh, ratus. So, 3 ni adalah puluh. Nilai tempat puluh. Dia nak apa? Ni, puluh terdekat. So, puluh. 3 ni adalah puluh. So, awak kena ambil 3, 230. Nampak? 230. 2 ni belakang ni kosong kan? Jadi kosong. 230. Yang belakang ni awak kena letak. Lepas 3, puluh kan jadi kan? Nilai tempat dia puluh kan? Lepas 3 apa? 4. Awak kena letak 2, 4 sifar. 2, 3 sifar. 2, 4 sifar. Baik. Boleh. Boleh kelas. Sebab dia nak puluh. So, puluh dekat sini. Nilai yang puluh dekat sini adalah nombor 3. Okey. 3, letak 3 sini. Belakang dia kosong. Ataupun sifar. 2, 3 sifar. Lepas nilai tempat puluh ni lepas 3. Apa 4? Letak 2, 4 sifar dekat sini. 2, 4 sifar. Okey. Sekejap Cikgu nak alih kamera ni. Nak bagi ada gangguan pembelajaran awak. Alright. Okey, baik. Okey, jelas Okey. Sekarang, kita tengok balik. Okey, tengok. Bundarkan 232 kepada puluh terdekat. Okey, ini 3. Belakang dia apa? Ini berapa ni kelas? 2, betul. Okey, 2. Okey. Kalau awak tengok balik dekat
ni nombor yang terlibat ni. 2 dekat mana? Ini 2. Ni, 2. So, 2, 3, 2. Mesti dekat sini betul. 2, 3, 2. Okay. Jelas? Tak jelas, cikgu akan buat satu-satu. Nampak? Cikgu akan buat satu-satu. Lepas 2, 3, 1 berapa? Lepas 231, 200, lepas 230 berapa? 231, lepas 231, 232, lepas tu 233, lepas tu 234, lepas tu 235, lepas tu 236, lepas tu 237, lepas tu 238, lepas tu 239, lepas tu 240. 232 ni ada dekat mana kelas? Cikgu akan bulatkan 232 ni. Ni 232. Sini 232. 232 ni dekat dengan 230 ke dekat dengan 240? Okey, dia dekat dengan 230. So, jawapan dia adalah 230. Ini pun ada. Dibundarkan pada puluh terdekat. 232, 232 dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 230. Okey. Boleh faham? Senang ke susah? Tak apa. Try lagi. Next contoh. Next example. Okey. Yang seterusnya. Bundarkan 237 kepada puluh terdekat. Nampak? Tadi 232. Ni 237. Tak perlu garis nombor pun tak apa. Nampak? Mana 237? Okey. Yang ini adalah 237. 237 dekat dengan 230 ke dekat dengan 240? Dia mestilah dekat dengan 240. So, jawapan dia adalah 237. Jawapan dia adalah 240. Nampak? Senang ke susah? Cikgu rasa senang saja. Senang sangat ni. Okey? Tak apa. Jangan risau. Ini baru kaedah garis nombor. Kejap lagi cikgu akan ajar kaedah cara cikgu. Cara mudah. Okey? Okey, seterusnya. Bundarkan 465 kepada puluh terdekat. Okey, baik. Sekarang ni dia nak 465. Garis dia nak apa? Puluh terdekat. So, puluh. Awak ambil 465. Bundarkan kepada puluh terdekat. Okey. Ingat. Sa, pu, ra. Sa, puluh dan ratus. So, ini adalah 6 ni adalah puluh. So, puluh. Awak kena ambil jadi dia 460. Okey, nampak? Bila puluh, belakang dia akan jadi sifar. Sa je akan jadi sifar. Okey. Awak kena ambil dia punya satu set nombor tu. Okey, 460. Okey, puluh dia. Dia nak puluh kan? Puluh dia 6. Lepas 6, berapa? 7. So, tulis dekat ujung ni pula 470. 460 dan juga 470. Okey, dah. Okey, sekarang kita tengok. 465. 465. Ini 5. Belakang dia 5. Okey. 5 ni terletak dekat mana? Cuba awak tengok balik. Garis nombor cikgu bagi tadi. 5 letak kat mana? 5 ni 5. 5 tu pergi ke mana? Ke 9 ke? Ke sifar. Okey, dia pergi ke kanan ke ke kiri? Dia pergi ke kanan. So, sama macam ni tadi. Mana tadi? Okey, 5 ni akan pergi ke? Okey, tulis 465. 5 ni akan pergi ke kanan. So, jawapan dia adalah 470. Okey. Boleh nampak sekarang? Okey. Kita pergi ke contoh yang lain. Tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, bundarkan 734 kepada ratus terdekat. Tadi awak belajar. Ni, puluh. Belajar, alamak, sorry Tadi awak belajar puluh. Sekejap, ni pen.
Tadi awak belajar ni puluh. Ni puluh. Sekarang dia nak apa? Sekarang dia nak Astaghfirullahalazim. Kenapa dia tak automatik ni ya? Kejap ya. Sekarang dia nak ratus. Tadi puluh, sekarang nak ratus. So sekarang awak keluarkan 734. Okey, awak bundarkan dia. Bukan bundar, maaf. Awak cari ni tempat dia. Okey. So ini adalah sa, 3 adalah pu, 7 adalah ra, ratus. So 7 ni ratus. So ambil 7, 700. 700. Lepas 7 berapa? 8. 800. Okey, sekarang awak tengok sebelah dia punya nombor. Apa ni? Nak panah cikgu ni. Tak jadi. Okey, nombor berapa? Nombor 3. Tengok dia punya jiran dia, belakang dia. Belakang dia nombor berapa? Nombor 3. So, tengok balik. 3. 3 kat mana? Ni 3 kelas. 3 tu dia pergi ke kanan ke kiri? Dia pergi ke kiri. So, secara tak langsung, 734 dia pergi ke kiri. Dia akan jadi 700. Boleh faham kelas mula-mula awak ambil dia punya nilai tempat dia 100. Awak tengok pula sebelah dia berapa nombor dia. Nombor ni awak kena berpandukan kepada gambar rajah yang cikgu bagi tadi. Okey, boleh faham. Ini kaedah garis nombor. Nanti cikgu akan ajar kaedah cara cikgu Aizat, cara mudah sikit untuk awak faham. Okey, ini adalah contoh yang seterusnya. Bundarkan 859 kepada ratus terdekat. Okey, sekarang ni dia nak apa? Ini nombor dia 859, dia nak ratus terdekat. So, awak tulislah 859. Bundarkan kepada ratus terdekat. Ratusnya mana? Takkan nak buat lagi sapura. Ratus dekat depan. Okey. 8 tu adalah ratus. So, bila ratus dekat depan, ini 8, dia akan jadi 800. Lepas 8, apa dia kelas? 9. 900. So, awak tengok nombor belakang dia, nombor berapa? Nombor 5. Tengok balik gambar rajah cikgu bagi. Nampak nombor 5. Nombor 5 pergi ke mana kelas? Ni nombor 5 ni. Nombor 5 pergi ke mana? Ke kanan. So, dia akan pergi ke mana tadi? Ni dia. 5 ni akan pergi ke kanan. So, kanan 859, dia akan pergi ke 900. So, jawapan dia adalah 900. Ni pun ada ni. 859 lebih dekat dengan 900. Boleh kelas? Okey, ini adalah 5 contoh yang cikgu bagi. Ini adalah kaedah garis nombor. Okey, ini adalah kaedah garis nombor. Cikgu akan ajar kaedah mudah yang cikgu sarankan kepada anak murid cikgu. Okey, baik. Kita mula dari sekarang. Tengok baik-baik. Kita balik kepada gambar rajah ini. Okey, gambar rajah ini. Okey, ini kaedah cikgu biasa gunakan untuk anak-anak murid cikgu untuk mudah faham. Sekejap ya, kelas. Alright. Padam ni. Padam. Okey. Kaedah ni melibatkan kaya dan miskin. Okey, sifar 1, 2, 3, 4. Ini kita panggil sebagai nombor miskin. Okey, bila nombor miskin, dia kena tambah dengan sifar. Okey, tengok baik-baik. Dia tambah dengan sifar. Okey. 5, 6, 7, 8, 9. Ini kita panggil sebagai nombor kaya. Bila kaya, dia bertambah harta. Dia makin kaya. Okey, yang ini, nombor ini, dia tambah dengan 1. Ini tambah 1.
Okey, sifar 1, 2, 3, 4, nombor miskin tambah sifar. 5, 6, 7, 8, 9, nombor kaya tambah 1. Baik, boleh. Okey, kita pergi ke contoh yang tadi. Contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama, Cikgu Aizat akan buat garisan jap. Astagfirullah. Sekejap pen. Come on, pen. Okey, baik. Ini pen. Oh, sengit. Okey. Cikgu buat kaedah dia dekat atas ni Cikgu alihkan kamera cikgu kejap. Okey. Baik kelas, tengok sini baik-baik. Ini adalah langkah yang mudah sangat kalau awak faham Okey, sekarang dia nak 232 bundarkan ni kepada puluh terdekat. Okey, sekarang awak tulis 2, 3, 2. Okey, dah. Dah Okey, sekarang awak kena kenal yang mana satu dia punya puluh. Dah tengok tadi. Yang ini sah. Yang ini puluh. 2 ni ratus. So, 3 ni adalah puluh. Okey. Puluh, awak kena buat border. Okey, kejap border. 2, 3, saya nak padam ni takut awak kata keliru. Okey, so orang tahu 3 ni adalah puluh. Okey. So, awak buat border di belakangnya terus. Border. Dah, nampak dah. Okey. Next. Awak tengok dekat belakang ni. Belakang border ni, nombor berapa? Nombor 2. So, awak tengok balik dekat cikgu punya ni. Mana nombor miskin? Nombor 2 ni kaya ke miskin? Nombor 2 ni adalah nombor miskin. Bila nombor miskin, awak kena tambah dengan kosong. Okey. Apa yang tambah dengan kosong? Okey. 2 ni, nombor di belakang ni adalah petunjuk. Okey. Nombor 2 adalah petunjuk. Sini awak perlu tambah dengan sifar. Boleh? Okey. So, sekarang, nombor yang di belakang sempadan ni, automatik akan jadi sifar. 3 tambah sifar, 3. 2 tambah tak ada apa-apa, 2. So, jadi 230. Okey, sama tak jawapan dia? Sama je kan? Mudah ke susah? Okey, kalau tak ada masalah, cikgu akan tunjuk lagi contoh seterusnya. Okey, ni cikgu padam. Tak nak padam lah, nanti awak tak nampak jawapan dia. Okey. Sekarang dia nak apa? 237 puluh terdekat. Okey. 237 puluh terdekat. Mana puluh? Okey, takkanlah setiap masa cikgu nak bagi tahu sapura. Kalau boleh awak dah boleh tahu yang mana. Ini sa, ini pu, ini ra. Sa, puluh dan ratus. So, 3 ni adalah puluh. So, awak terus buat sempadan. Nampak? Belakang, bila dia nak puluh, belakang puluh ni awak terus buat sempadan. Kalau ratus, awak buat sempadan belakang ratus. Okey, seterusnya awak tengok dia punya petunjuk. Belakang sempadan tu adalah petunjuk dia. Nombor belakang sempadan tu. Nombor berapa? Nombor 7. Tengok balik garis nombor cikgu bagi. Nombor kaya, nombor miskin. Nombor 7 di mana? Ni nombor 7. Okey, nombor 7 ni nombor kaya. Bila kaya, kita kena tambah 1. Okey, kita tambah 1. Yang mana tambah 1? Bukan 7 bukan belakang sempadan. Yang tambah 1 di depan sempadan. Ini tambah 1. So, apa yang berlaku dekat belakang sempadan ni, belakang garisan ni? Ini akan jadi sifar terus. 3 tambah 1, 4. 2, tak ada tambah apa-apa, jadi 2. So, dapat jawapan 240. Sama sahaja jawapan dia. Boleh kelas? Boleh tak? Okay, kita pergi ke next example. Contoh yang seterusnya. Okay, bundarkan 465 kepada puluh terdekat. Okey, baik. Awak tengok dekat sini. Dia nak puluh terdekat. Cikgu dah bulat sini. Puluh. Puluh mana? Puluh ni 6. Sa, puluh dan ratus. So, 6. Awak terus buat sempadan dia. Maaf garisan cikgu ni sengit. Sekejap, cikgu padam balik. Okey.
Awak terus buat, ni kali kedua ni saya ingat gak ni tak silap cikgu ni. Awak terus buat sempadan dia, awak terus buat sempadan dia. Okey, 6 ni puluh, sempadan dan juga belakang sempadan ni nombor 5. So, tengok balik. Petunjuk dia dekat sini, nombor 5. Nombor 5 ni petunjuk. Tengok petunjuk dia, tengok nombor ni balik. Mana nombor 5? Ni nombor 5. Kaya ke miskin? Kaya. Kaya kena buat apa? Tambah dengan 1. So, awak tambah dengan 1. Yang mana tambah 1? Yang dia nak cari, 10. 10 tu 6. So, ini tambah 1. Yang belakang sempadan, terus jadi sifar. 6 tambah 1, 7. 4 tak ada tambah apa-apa, 4. So, jawapan dia adalah 470. So, jawapan dia sama. Nampak? Ini cara mudah Cikgu Aizat ajar. Okey, soalan seterusnya. Ratus. Wah, ratus. Takutnya nombor dah besar. Jangan takut. Sama sahaja. Awak ambil 7, 3, 4. Okey, dah ambil 7, 3, 4. Mana dapat 7, 3, 4 ni cikgu? Ni soalan. Bundarkan 734 kepada ratus terdekat. So, 7, 3, 4 ni dia nak ratus terdekat. Ni ratus pula. Tadi puluh, puluh, puluh. Sekarang dia nak ratus. Okey, mana ratus? Okey. 10 ratus. 10 ratus. So, 7 ni adalah ratus. Okey, bila ratus, awak kena buat sempadan di belakang nombor ratus. Nampak cikgu buat. Tadi cikgu buat dekat puluh. Sekarang dah ratus sebab dia nak ratus. Okey. Belakang nombor ratus ni nombor berapa? Nombor 3. So, awak tengok balik nombor 3. Nombor 3 kaya ke miskin? Okey, nombor 3 nombor miskin. Ni nombor 3. Okey, nombor 3 kena tambah dengan sifar. So, apa yang tambah dengan sifar? 3 ke? Bukan. Nombor di sebelum sempadan. Ni, tambah dengan sifar. Okey, tambah dengan sifar. So, apa yang jadi dekat nombor di belakang sempadan? Dia automatik akan jadi sifar, sifar. Kalau ada 2, 2 lah. Terus bawa turun sifar, sifar. 7 tambah sifar, 7. So, jawapan dia adalah 7, 700. So, sama je jawapan dia. Dengan contoh yang tadi, contoh garis nombor. Boleh Okey, soalan yang contoh soalan contoh terakhir. Contoh soalan terakhir. Nampak? Cakap orang tak betul. Okey. Cikgu cari kejap kelas. Okey, bundarkan 859 kepada ratus terdekat. Cikgu dah bulat dua-dua tu. Dia nak ratus lagi. Okey, yang pertama tuliskan nombor 859. Yang kedua cari nilai tempat ratus dekat mana? 8 ke 5 ke 9. Okey, ini Sapura. 10 dan ratus. So, 8 ni adalah ratus. So, kita buat terus sempadan. Okey, belakang yang nombor kita cari tu kita terus buat sempadan. So, 8 ni tengok dia punya jiran dia berapa. Belakang sempadan ni nombor berapa? Nombor 5. Tengok balik nombor 5. Mana nombor 5? Ni nombor 5. Kaya ke miskin? Nombor kaya. Okey. Dia nombor yang kaya nombor 5. So, nombor kaya kena tambah dengan 1. Apa yang tambah dengan 1? 5 ke? Bukan. Nombor yang kita cari iaitu nombor ratus. So, yang nombor ratus lah tambah 1. Apa yang jadi dekat dua belakang ni? Dia terus akan jadi sifar, sifar. 8 tambah 1, 900. So, jawapan dia adalah 900. Sama je dengan contoh yang tadi. Ini cara yang mudah daripada cara garis nombor tadi. Cikgu takut ada murid yang tak faham guna cara garis nombor. Boleh guna dua-dua. Tak ada masalah. Garis nombor pun boleh. Kaedah yang mudah ni pun boleh. Okey? Kaedah tambah ni. Okey? Kaedah kaya miskin. Boleh kelas. Okey? Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat fahamlah kaedah ni. Okey. Contoh seterusnya. Okey, ini contoh yang diberi. Contoh ni adalah melibatkan dia dah bagi nombor yang dah dibundarkan. Dia nak cari nombor apa yang perlu. Nombor yang sebelum dibundarkan. Dia dah bagi. Okey. Lihat garis nombor. Apakah nombor yang menjadi 360? Tak nampak ya. Tukar ink color warna merah jap sebab warna biru tu sama dengan shape dia. Okey, ni merah.
Okey, 360 apabila dibundarkan kepada puluh terdekat. Okey, dia dah bagi dah nombor 360. Apakah nombor-nombor yang dibundarkan akan jadi 360? Yang ni lah. 355, 356, 357, 358, 359. Semua ni akan jadi 360. Boleh faham? Sebab apa? Puluh terdekat mana? Puluh ni kat mana? Ni dekat 5 ni. Ni 5. 5. 5. Okey. Okey, 355. Okey, bundarkan kepada puluh terdekat. 5 ni apa? Okey, 5 ni apa kelas? Kaya ke miskin? Saya tengoklah, dah tahu. Okey, 5 ni kaya. So, kaya, ni 5 ni yang ni bukan yang depan tu. Bukan yang tengah ni. Sebab dia nak cari puluh. 5 ni apa? Kaya. So, sini akan tambah 1. 5 ni akan jadi sifar sebab dia belakang sempadan. 5 tambah 1, 6. 360. Nampak dia 360? Kita try pula 356 ni. Jadi ke tidak? Okey. 356 bundarkan kepada puluh terdekat. Jadi tak 360? Mana puluh? 5 ni puluh. So, buat sempadan. Okey. Belakang sempadan, petunjuk dia nombor berapa? Nombor 6. 6 ni kaya ke miskin? Dah tahu dah, kaya. So, tambah dengan 1. 6 ni akan jadi apa? Terus jadi sifar. 5 tambah 1, 6. 3 tambah sifar, 3. Pun dapat 360. Nampak? Kita buat lagi. Kita ambil pula 357. Kita cuba. Dapat tak 360? Okey. Dia nak puluh. Puluh 5. Buat sempadan. Okey. Tengok nombor petunjuk dia berapa? 7. Kaya ke miskin? Dah tengok tadi. Nak ulang balik ke? Kaya ke miskin? Tengok mana 7 ni. 7 ni. 7 ni nombor kaya. Kawasan kaya. Okey. Bila kawasan kaya, tambah dengan 1. Yang belakang akan jadi sifar. Okey, tak nampak. Sekejap Cikgu alih kamera. Okey. Yang belakang akan jadi sifar. 5 tambah 1, 6. 3 tambah sifar, 3. 360 juga. Okey, semua dapat nombor yang sama. Boleh faham kelas. Okey. Tetapi jangan lupa, dekat belakang ni pun ada lagi ni. Contohnya, 361, 362, 363, 364. Okey. Sampai 4 ni, dia pun akan jadi, kalau kita bundarkan kepada puluh terdekat, dia pun akan jadi 360. Kenapa? Tengok sini balik. Ini ada 1, 2, 3 dan 4. Tengok ni balik. Garis nombor yang cikgu bagi. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Dia akan pergi ke kiri. Kalau yang macam ni, nampak? Dia akan pergi ke kiri. Yang 5 lebih ke 5 ni, dia akan pergi ke kanan. Yang ni pergi ke kiri. Maksudnya soalan ni daripada, dia dah bagi nombor yang terdekat. Daripada nombor yang terdekat ni, dia nak cari nombor apakah yang, jumlah nombor apa yang boleh menjadikan dia 360. Maksudnya macam ni kelas. Okay, dia dah bagi jawapan, dia nak cari soalan. Itu maksud dia. Okay. Dia dah bagi nombor yang dah dibundarkan 360, dia nak cari set nombor mana yang boleh jadi 360 tu. Inilah 355, 356, 357. Cikgu dah buat satu-satu ni. Ini 355. Okay, yang ni 356. Ini 357. 358, 359 pun sama juga. Termasuk juga dengan 360. Okay, boleh faham kelas Cikgu harap anak-anak murid cikgu dapat faham. Okay, jikalau ada apa-apa masalah, seperti biasalah, boleh tanya cikgu di medium WhatsApp. Okay, WhatsApp lagi mudah lah untuk cikgu membalas. Okay, dan juga di Google Classroom semasa buat latihan pengukuhan. Okay, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap anak murid cikgu dapat pelajari sesuatu tentang bundar, dapat faham. Jikalau tidak jelas, cikgu sentiasa ada untuk membantu anda. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.